He tried to intervene. Yeah. You can't stop me. It's a free country. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera bagi mereka yang bukan Islam yang menonton sembang viral di TV9 pada malam ini. Pantas, padu, padat, pendek aja 10 minit, penuh dengan info, janji bermanfaat dan bersama dengan saya, Cik Man sekali lagi. Ya, saya. Datuk, sihat? Sihat, Cik Man. Apalah yang kita nak borak? Dalam hidup ni kena ada peraturan, betul tak kan? Betul. Peraturan tu kalau katakan macam contohnya, kita pergi satu tempat tu, dia ada peraturan dia. Kalau saya tak ikut peraturan tu tak boleh. Boleh? Tak boleh. Tak boleh lah. Kita kena tengok, depends lah. Kita dalam, tak payah pergi tempat Datuk. Dalam diri kita, kasut pakainya di kaki. Oh, bukan pakai di kepala. kalau gantung. Tak kena lah. Dia akan boleh je kita nak buat. Tapi dia pasti akan terkait dengan emosi dan persepsi orang lain yang bila orang lain tu respon, kita akan rasa kita dikecam dan kita akan stres. Siapa suruh dedahkan diri kau kecaman orang? Macam itulah. So, kehidupan seorang manusia, apabila dia terkait dengan masyarakat, mesti ada hukum yang berbeza. Tapi peraturan yang dia buat tu Ustaz, kadang-kadang dia macam aku orang luar. Aku datang tempat engkau. Engkau patut menerima aku sebagai orang luar, sebagai pelancong yang membawa ekonomi, membangun ekonomi kau. Takkan semua peraturan kau aku nak ikut. Okey, kita corner balik. Pandai kau cakap macam tu ya. Pertama, dekat rumah kau pun kau rasa kau kena disiplin, apatah lagi kalau tempat orang lain. Macam mana perasaan kau kalau orang lain masuk rumah kau ataupun tempat kau yang dia tak ikut peraturan? So, macam mana yang kita nak orang lain raikan kita dan hormati kita, kita mesti hormati orang lain. Dua tempat yang berbeza. Sebab tu dalam Islam, Datuk, dia ada kaedah bahawa budaya setempat itu boleh dijadikan sandaran hukum. Jadi ada satu warga asing ni, dia nak masuk satu butik dekat satu pusat pembeli belah terkemuka kat Malaysia. Tapi dia tak nak pakai mask. Jadi pekerja butik tu tahan dia. Jadi maknanya memang itu dikira kurang ajar. Dan kita pun faham pemakaian mask SOP. So kita kata, kita tak ada konon-konon, memang silap lah. So bila dia akan berhujah apa semua tu, dia senang cerita macam ni lah, jangan masuk kan. Kita pun tak adalah sampai nak hukum dia ke apa. Jangan masuk kedai saya. Dia kena beredar lah. Tapi dia bantai bergaduh ni. Itu isu emosi lah Datuk. Manusia ni kita, yelah, alasan macam mana pun kita dah kemas dah. Kita dah kemas. Kecuali tak boleh, kalau saya pakai mask saya akan mati. Tu kalau ada benda macam tu. Kena ada surat, saya tak boleh, kalau saya pakai mask saya akan mati. Tapi dalam COVID ni tak pakai mask dia akan mati. Sebab dalam Islam ni ada benda yang asal hukumnya ditegah tetapi boleh dibuat kerana ada benda-benda yang bukan, contohnya makan babi itu haram, tapi kalau tak makan Datuk saya akan mati. Sebab apa? Tak ada makanan lain, saya terperangkap di pulau dan seumpamanya. So sama macam isu ni. Kecuali kita tengok situasi yang berlaku kes ni, mungkin emosi dia lah. Emosi, tapi dia mencabar sekali lagi ni Cik Man, dia mencabar dan berlaku viral lagi sekali. Dia pergi ke pusat membeli belah yang lain, dia buat perkara yang sama. Kita, Datuk, bila benda ni viral, zaman sekarang ni zaman viral. Asalnya benda tu kalau tak masuk dalam apa? Sosmed. Itu sos, medsos tu. Apa dia? Medium sos. Makan. Kalau tak masuk dalam media sosial, kan senang aku cakap dekat. Kan senang, Ustaz. Kan bajet macam Cik pandai Man. BI masing-masing. Kalau tak masuk dalam media sosial, benda tu asalnya antara pekerja butik itu dengan orang ni saja. Tapi kita ni sekarang dia punya cerita tu tambah rempah, ratus halia, kunyit apa semua. Yang tukang video pula, kita pun tak tahu siapa yang viral. Kita nampak betul-betul ini tengah syuting ke apa. Yang ni pegawai butik, yang ni pula yang Mak Saleh tu kan. Lepas tu kau ambil gambar daripada Siapa mana? ambil gambar ni? Itu isu pun satu isu juga. Lepas tu dah dipostkan. Yang komen bawah jadi malaikat mungkar nangkir dengan atik rokib. Kan? Nerakalah engkau. Ini keturunan apa? So benda-benda macam ni yang kita nak jaga sebenarnya. Mengundang kepada perbuatan yang berlaku tu, mengundang kepada warga net ni, netizen yang memberi komen tanpa usul pesa apa yang berlaku. Bila Datuk cakap tadi kita nak buat apa dengan orang yang langgar undang-undang, Cik Man tengok staff tu okey je cakap dengan dia. Tapi bila dah masuk dalam tu, kita pula yang nak ganti staff tu. Pergi kutuk-kutuk. Itu masalah kita jugalah tu. Macam kita ni, kalau kita pergi tempat orang, negara orang, biasanya kita menghormatilah. Menghormati. Biasanya orang Malaysia ni kalau pergi negara orang, dia ikut peraturan ni Cik Man. Tapi dalam negara kita, banyak orang kita juga dia melanggar benda ni.
Sebelum kita nak hentam yang pelancong asing tu, kita pun kena tahu juga, kita juga akan jadi pelancong. Cuma kadang-kadang yang setengah kita sakit hati, aku pergi negara kau okey tau, kau jangan buat. Tu yang kadang-kadang isu jadi macam tu. Kita ikut, tapi kau datang negara kau tak nak ikut. Tapi tak apalah Datuk, kemenangan itu berada pada orang yang konsisten mengikut undang-undang dan tidak membalas apa-apa dendam. Okey, kalau aku pergi negara kau, siap kau. Kita tak cakap yang tu. Kita profesional, matang, maknanya pelancong daripada luar negara buat hal, tak apalah, aku kalau pergi negara kau, aku akan ikut undang-undang. Itu kemenangannya bagi orang yang ada kebaikan, nilai kebaikan. Dalam kehidupan kita ni, Cik Man, dalam kehidupan kita, baik diri kita sendiri, berkeluarga, tempat kerja, peraturan tu penting. Betul? Jadi, kalau kita melanggar peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh sesiapa saja, termasuk majikan kita, kerajaan, pihak berkuasa, adakah benda ni dianggap berdosa, Cik Man? Dalam Quran, ati'ullah wa ati'ur rasul ulil amri minkum. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan juga pemimpin di kalangan kamu. Pemimpin ramai. Peringkat negara siapa dia? PM. Peringkat negeri MB. Peringkat pejabat CEO ataupun bos kita. Setiap undang-undang yang dibuat ada yang terkait dengan benda yang penting, keselamatan, ada yang mungkin bersifat pilihan. Kau nak rehat 1 jam aja. Bila Datuk, bila bos saya boleh rehat? 1 jam aja, bila-bila masalah. Tapi 1 jam aja. So benda-benda tu ada yang bersifat pilihan. Ada yang bersifat memang kau tak ada pilihan, kau kena buat juga. Kecuali peraturan ini boleh difleksibelkan apabila ada satu poin yang bernama mudarat. Sekarang ni, ramai orang yang nakkan anak dia membesar dengan hebat. Dan hari ni, anak dia pun jadi hebat. Anak dia dapat menjadi lawyer, dapat menjadi hakim, tapi sebagai netizen. dan dia menentukan peraturan dia sendiri. Yalah. Jadi maknanya, social media hari ini harus ditampung dengan baik. Difikirkan dengan baik. Mana yang baik, mana yang buruk. Kerana peraturan yang dah sedia ada, yang dikeluarkan, kalau kita cakap pasal kita duduk kat luar ni lah, dikeluarkan oleh pihak berkuasa. Itu peraturan yang harus kita ikut setelah mereka berbincang, bermesyuarat mengeluarkan peraturan, bukan suka-suka. Jadi kita yang secara individu ni, kita kena menghormati kepada peraturan. Menghormati peraturan ni, Cik Man, dapat pahala ke Cik Man? Dapat pahala sebab dia terkait dengan ayat tadi tu. Yang ni siapa yang buat ni? Pemerintah. Okey, dalam agama memang ada sistem taat pemerintah. Jadi kau taat pada pemerintah, maka kau dapat pahala. Oh, dapat pahala Dapat pahala dan kau niatkan benda tu kau buat sebab untuk menjaga orang lain. Saya sebagai manusia, boleh tak saya buat satu peraturan yang fikirkan kepentingan diri saya saja? Tak memikirkan kepentingan orang lain. Kau kena ikut sebab aku ni bos, aku ketua keluarga, tempat ni aku punya. Kau kena ikutlah aku punya cara. Macam tu boleh? Datuk nak buat peraturan tu, kena tengok lingkungan siapa. Kalau rumah sendiri, okey. Sebagai ketua keluarga, itu pun suami tak ada kuasa veto. Suami tak ada kuasa veto. Tapi kalau Datuk dah keluar daripada rumah, yang rumah ini dah kawasan memang terkait dengan orang lain, tak boleh buat hal sendiri. Contohnya, paling simple tadi Cik Man cakap, dalam rumah ni tak payah pakai mask. Okey, tak apa. Masing-masing sebab memang dah biasa jumpa. Tapi keluar daripada rumah, Datuk dah berkait dengan jiran sebelah. Jiran sebelah pun dah takut, kan? Tiba-tiba Saya ketua JKK kampung ni, ni Cik Man. Saya suka hati saya lah nak buat apa. Kau dah lantik aku sebagai ketua JKK. Jadi maknanya ibarat penghulu lah. Maknanya apa yang aku buat kat sini kau kena ikut. Aku fikir ni untuk kebaikan kau orang. Kalau benda tu berkaitan dengan undang-undang baru yang ada maslahat, tidak melanggar undang-undang orang atasan JKKK, tak apa. Sebab Datuk kena ingat JKKK dia memegang mandat yang dibawa oleh orang atas sampailah ke pemerintah yang tertinggi. Tapi kalau dia JKK, saya cadangkan kita buat berkebun dekat tanah lapang kampung kita. Itu tak ada kena-mengena dengan perintah-perintah yang lain lah. Tapi dalam kata peraturan secara universal yang umum, pemakaian mask, kemudian dalam soal aurat ke benda ke, yang tu dia kena ikut sebab dia ada orang kata sauh umum dia. Itulah indahnya Islam. Peraturan tu ada yang boleh, ada yang tak boleh, semua sudah termaktub. Tetapi peraturan yang dibuat oleh manusia harus dikaji dengan sebaik-baiknya kerana ianya boleh diguna pakai oleh setiap manusia yang berada dalam lingkungan itu. Sebenarnya apa yang kita bincangkan dalam Sembang Viral hari ini bukan untuk mencari kesalahan orang lain, tetapi supaya kita berfikir yang mana baik, yang mana buruk. Jangan kongsi kalau tak pasti, jangan kita buat wakaf dosa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera bagi mereka yang bukan Islam yang sentiasa menonton Sembang Viral 7.30 malam di TV9. Kalau tak puas hati, kita PM tepi. Baik, jumpa lagi esok. Terima kasih Ustaz.